Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam siri kita yang dinamakan Syariat dan Kehidupan. Basically yang dimasukkan dengan syariat, kata sebahagian di kalangan para ulama kita, bab kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, dia kata asy-syari'atu kullu ma anzalallahu ala ibadih. Syariat itu adalah setiap perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hamba-hambanya. Jadi apakah yang Allah turunkan? Allah turunkan Al-Quran, Allah juga kirakan wahyu. Apa sahaja yang dalam Quran, apa sahaja yang ada dalam sunnah Nabi SAW, maka itu termasuk dalam syariat. Topik yang kita pilih untuk kita bahaskan pada malam ini insya-Allah ta'ala adalah 10 pengajaran berkaitan puasa bulan Muharram. Itu yang kita akan bahaskan pada sesi malam ini insya-Allah ta'ala. Jadi sebagai permulaan, sebagai mukadimah, kita just ingatkan antum kalau sekiranya antum nak berikan komen, kalau sekiranya kita tanya antum soalan dan antum nak berikan komen ataupun respons, bolehlah manfaatkan ruangan chat untuk type komen ataupun jawapan antum. Kalau sekiranya antum ada soalan, maka boleh manfaatkan daripada gunakan Q&A. Saya nak kepastian sekali lagi, dengar tak suara saya? Because ada yang kata dekat chat box tak dengar. Kalau yang lain, dengar tak suara saya? Jadi suara saya jelas tak? How about the rest? Okay, jadi ramai yang dengar. Barangkali yang tak dengar tu, antum boleh shift lah tempat kan? Barangkali ada kaitan dengan connection Wi-Fi. So, hari ini insya-Allah ta'ala kita nak sentuh tentang 10 perkara yang ada kaitan dengan puasa bulan Muharram. Jadi 10 perkara tersebut saya nak mulakan dengan perbahasan kita yang pertama. Hari ini dia punya perbahasan mudah-mudahanlah Allah permudahkan kita untuk selesaikan, syarahkan all the slides by jam 9 suku insya-Allah ta'ala. Jadi isu pertama yang kita nak bahaskan pada hari ini adalah tentang kelebihan puasa Ashura. Dan saya yakinlah barangkali ramai yang dah tahu dah tentang kelebihan puasa Ashura. Barangkali kita dah lihat dekat certain buku ataupun dekat social media ada yang share tentang hadis-hadis Nabi SAW yang ada kaitan dengan puasa Ashura. Jadi kita nak kongsi dengan antum hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, siyamu yaumi Arafah akhtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Wa siyamu yaumi Asyura akhtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Kata Nabi SAW, puasa pada hari Arafah saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa tahun sebelum dan tahun sesudahnya. Dan puasa hari Asyura, saya berharap kepada Allah dapat menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Jadi dalam this particular hadis, Nabi SAW sentuh tentang dua jenis puasa.
Yang pertama adalah puasa Arafah, yang kedua adalah puasa hari Ashura. Puasa Arafah telah berlalu pada musim haji yang lalu, iaitu pada bulan Zulhijjah. Maka yang kita nak tempuhi tidak lama lagi ni, dalam beberapa hari ini adalah puasa hari Ashura. Dan kata para ulama kita, di antara kelebihan yang amat jelas yang ada kat dalam hadis ini adalah puasa hari Ashura, dia menghapuskan dosa yang setahun lah, iaitu tahun lalu. Itu di antara kelebihan puasa Ashura. Jadi indahnya Islam, kita puasa hanya satu hari sahaja, iaitu pada hari Ashura, tapi kelebihannya adalah dihapuskan dosa. Dihapuskan dosa selama setahun. Dan kata ulama kita juga, yang dosa yang dimaksudkan dekat sini adalah dosa-dosa kecil. Dekat sini timbul satu persoalan. Ustaz, daripada mana para ulama kita dapat dalil yang mengatakan yang dosa yang dihapuskan dekat sini adalah dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar? Jadi antum akan lihat, ramai daripada kalangan ulama, mereka berpandangan yang dosa yang dihapuskan dekat sini adalah dosa-dosa kecil dan bukan dosa-dosa besar. So here comes a question. Dalam hadis ni dia tak sebut dosa kecil ataupun dosa besar. Tetapi kenapa ramai di kalangan ulama kita mereka memberikan pandangan yang mengatakan yang dosa yang dihapuskan kat sini adalah dosa-dosa yang kecil dan bukan dosa-dosa yang besar. Di antara ulama yang berpandangan yang mengatakan yang dosa yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang tokoh ulama hadis dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi bila kita buat kajian dalam bab ini, kita akan lihat kenapa sebahagian ulama kata yang dosa yang dimaksudkan kat sini adalah dosa yang kecil. Mereka berhujah dengan hadis yang lain. Ada sepotong hadis kata Nabi SAW, al-jum'atu ilal jum'ati. Satu solat Jumaat hingga ke satu solat Jumaat yang seterusnya. Ramadan ila Ramadan. Bulan Ramadan hingga bulan Ramadan yang seterusnya. Dia menghapuskan, dia menggugurkan dosa-dosa antara keduanya. Sekiranya kalau dijauhi dosa-dosa besar. Dalam sepotong hadis, Nabi kata, kita solat Jumaat sampailah the next week punya Jumaat. Contoh, this week kita pergi solat Jumaat, next week kita pergi solat Jumaat. Contohlah ni bukan yang COVID punya keadaan lah. Sekarang tengah COVID kan. So tak every week kita boleh pergi solat Jumaat. Jadi contohlah bukan COVID. Jadi satu Jumaat hingga ke Jumaat yang lain, dalam tempoh seminggu tu, Allah hapuskan dosa-dosa kecil. Ramadan ila Ramadan, satu Ramadan tahun ni sampailah Ramadan tahun depan, antara keduanya Allah akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dengan syarat, kata Nabi SAW, kalau sekiranya dijauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Jadi Nabi SAW sebut tentang kalau sekiranya dijauhi dosa-dosa besar, maka akan diampunkan. Dosa-dosa kecil yang berlaku antara satu Jumaat dengan Jumaat yang lain, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Jadi Ustaz, itu tentang solat Jumaat Ustaz. Itu tentang Ramadan. Yang kita sedang bahaskan ni tentang Yaumul Arafah dengan Yaumul Ashura dalam hadis ni. Hari Arafah dengan hari Ashura. Apa kaitan dia dengan solat Jumaat? Apa kaitan dia dengan bulan Ramadan? Kaitannya kata para ulama kita adalah kalau ibadah yang seagung solat. Dalam banyak-banyak ibadah, antara ibadah yang one of the top, kan, yang agung, yang pertama sekali yang akan disoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah berkaitan dengan solat. Kalau ibadah solat, kan, tidak dihapuskan dosa-dosa besar, apatah lagi ibadah yang lebih rendah daripada solat, iaitu puasa sunat Ashura. Lagi tidak dihapuskan dosa-dosa besar. Kalau puasa Ramadan, dalam banyak-banyak puasa, antara puasa yang tinggi derajatnya adalah puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan hanya dihapuskan dosa-dosa kecil, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya, hanya dihapuskan dosa-dosa kecil, apatah lagi kalau puasa itu adalah puasa yang lebih rendah derajatnya, iaitu puasa hari Ashura. Jadi Nabi kaitkan dihapuskan dosa antara satu Jumaat dengan Jumaat yang lain. Nabi kaitkan dihapuskan dosa antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain dengan syarat kalau hamba tersebut menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar.
Jadi kalau ibadah yang seagung solat, kalau ibadah seagung puasa Ramadan, hanya dihapuskan dosa-dosa kecil sahaja, maka yang puasa Ashura ni pun, dia bukan lebih tinggi daripada puasa Ramadan, puasa Ashura bukan lebih tinggi daripada ibadah salat, maka kata para ulama, mereka mengatakan yang dihapuskan hanyalah dosa-dosa kecil. Habis Ustaz, dosa-dosa besar tu macam mana? Dosa-dosa besar kata ramai di kalangan ulama kita, dia perlukan kepada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dihapuskan dosa tersebut. Jadi dosa besar ni diperlukan kepada seorang hamba itu benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak simpulkan soalan pertama tentang kelebihan puasa Ashura adalah jelas dalam hadis ini dia menghapuskan dosa tahun sebelumnya. Dan yang dimaksudkan dengan dosa kat sini, ramai di kalangan ulama berkata berpendapat adalah dosa-dosa kecil. Kita nak beralih kepada perbahasan yang kedua kita pada malam ini. Satu soalan barangkali ada yang bertanya, Ustaz, adakah pada bulan Muharram ini adakah hanya disunatkan kita puasa pada Ashura, iaitu pada 10 Muharram? Ada tak hari-hari yang lain yang disunatkan kita berpuasa pada bulan Muharram? Jadi pada malam ini kita nak kongsi lagi beberapa hari yang ramai di kalangan ulama kita berpandangan juga adalah disunatkan untuk berpuasa pada bulan Muharram. Adalah pada 9 Muharram kita juga disunatkan berpuasa. 10 Muharram tu hari Ashura, memang sunat berpuasa. Hari 11 Muharram juga disunatkan berpuasa. Menurut ijtihad sebahagian di kalangan para ulama berdasarkan sepotong riwayat yang kita akan kongsi dengan antum sebentar nanti. Habis Ustaz yang puasa Senin Khamis, puasa 3 hari, pertengahan, 13, 14, 15, itu pun disunatkan? Yes, itu disunatkan. Cuma itu disunatkan pada setiap bulan. Di sana ada sebahagian ibadah puasa yang disunatkan kita melakukannya pada setiap bulan. Sebagai contoh puasa Isnin dan Khamis. Dia bukan hanya khusus pada bulan Muharram, dia juga adalah disunatkan pada bulan Safar dan bulan-bulan yang lain. Puasa 3 hari kan dalam sebulan, itu juga bukan hanya disunatkan pada bulan Muharram sahaja, dia juga disunatkan kita berpuasa pada bulan-bulan yang lain. Ada contoh-contoh lainlah seperti contoh puasa Nabi Daud alaihi salam, 1 hari berpuasa, 1 hari tak berpuasa. Kan dia selang-seli, 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Isnin kita puasa, Selasa tak puasa. Wednesday puasa, Thursday tak puasa. Friday puasa, Saturday tak puasa. Sunday puasa. Itu puasa Nabi Daud. Yang mana disebutkan dalam sebahagian hadis, ahabbu siyami ilallah, antara puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam, yang mana dilakukan selang-seli. So itu adalah puasa-puasa yang bukan hanya disunatkan pada bulan Muharram sahaja, dia juga disunatkan pada bulan-bulan yang lain. Cuma yang kita nak bahaskan dalam persoalan yang kedua ni adalah puasa-puasa yang hanya disunatkan pada bulan Muharram, yang mana tidak disunatkan berpuasa pada bulan-bulan yang lain. Itu yang kita berikan antum contoh, iaitu 9 Muharram dengan 11 Muharram. 9, 10, 11. 10 tadi kita dah sebut tentang hari Ashura. 9 adalah hari Tasu'a ataupun hari yang ke-9 Muharram, dan yang ke-11 juga adalah menurut sebahagian di kalangan ulama juga turut sunat berpuasa. Kita nak beralih kepada dia punya evidences, apakah dalil-dalil yang dikeluarkan oleh para ulama kita berkaitan dengan isu ini. Adapun puasa tentang 9 Muharram ini ataupun yang lebih dikenali sebagai puasa hari Tasu'a, ada sepotong riwayat yang rawa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Ashura wa amara bi siyamih. Qalu ya Rasulullah innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Qala falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Ashura, beliau memerintahkan untuk berpuasa, iaitu beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada hari Ashura. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, ini adalah hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau tahun depan insya-Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Belum sampai tahun depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Apa kesimpulan dia? Kesimpulan dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Asyura. Nabi perintahkan sahabat Nabi untuk berpuasa pada hari Asyura, iaitu 10 Muharram. Kemudian sahabat Nabi kata, hari 10 Muharram ini juga dipuasa. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga melakukan puasa pada 10 Muharram ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tahun hadapan insya-Allah kita bukan hanya puasa pada 10 Muharram, kita juga akan puasa pada 9 Muharram. Jadi puasa 10 Muharram dinamakan sebagai puasa Asyura. Puasa 9 Muharram disebutkan sebagai puasa Tasu'a. Jadi Nabi pernah berazam untuk melakukan puasa pada 9 Muharram, tetapi tidak kesampaian kerana telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis ini, kata para ulama kita, since Nabi ada intention, Nabi ada keazaman untuk melakukan ibadah puasa pada 9 Muharram ini, itu menunjukkan yang puasa pada 9 Muharram juga adalah termasuk dalam suatu perkara yang disunatkan. Walaupun tak sempat dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama kita juga bahaskan, ustaz, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak puasa pada 9 Muharram? Kenapa tak berpada hanya dengan 10 Muharram sahaja? Kata para ulama kita, antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Juga pandangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ramai lagi di kalangan ulama yang lain, mereka berpandangan antara hikmah kenapa Nabi nak tambah lagi satu puasa tambahan, iaitu 9 Muharram, adalah disebabkan kerana nak berbeza dengan cara ibadah orang-orang Nasrani dan Yahudi. Nabi SAW nak membezakan antara ibadah orang-orang Islam dengan ibadah orang-orang ahli kitab. Yang kita maksudkan dengan ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani. Jadi hikmah di sebalik disyariatkan puasa 9 Muharram adalah untuk yukhalif, berbeza dengan cara ibadah yang dilakukan oleh agama-agama yang lain, khususnya golongan ahli kitab. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Selain daripada 9 Muharram, sebahagian di kalangan ulama mereka berpandangan yang juga sunat berpuasa pada 11 Muharram. Ustaz, apakah dalilnya? Dalilnya adalah sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang mana disebutkan, sumu yauma Asyura wa khalifu fihi al-yahud, sumu qablahu yawman aw ba'dahu yawman. Berpuasalah kalian pada hari ke-10 dan selisihlah orang-orang Yahudi. Berpuasalah kalian sebelumnya atau sesudahnya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan kalau kita ikut perbincangan para ulama hadis dalam this particular issue, kita akan dapati yang para ulama hadis kita berbeza pandangan dalam meletakkan status hadis ni, dalam menghukumkan derajat hadis ini. Sebahagian di kalangan para ulama hadis mengatakan yang hadis ni adalah hadis daif, hadis yang lemah. That's why untuk mereka lihat, kadang-kadang kat social media ada sebahagian orang share, mereka mengatakan puasa yang sunat cuma 9 dengan 10 je. 9 Muharram dan 10 Muharram. Ada tak pandangan sedemikian rupa? Memang ada. Kenapa mereka tak include 11, Ustaz? Kenapa mereka tak masukkan sekali 11 Muharram? Adalah kerana sebahagian di kalangan mereka berpandangan hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan hadis yang lemah, according to sebahagian ulama, tidak digunakan kan sebagai hujah. Dalam masa yang sama juga, bila kita teliti kajian para ulama hadis tentang this particular hadis, kita dapati ada a second opinion di kalangan para ulama hadis tentang this particular hadis. Ada sebahagian di kalangan ulama hadis yang berpandangan yang hadis ini adalah hadis hasan. Siapakah yang berpandangan sedemikian rupa di kalangan a'immatul hadis? Antara yang berpandangan yang hadis ini hasan adalah Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Jadi Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala, salah seorang ulama hadis, dia berpandangan yang hadis ni statusnya adalah hasan.
Jadi bagi para ulama yang mengatakan hadis ni statusnya hasan, dia kata hadis hasan boleh digunakan sebagai hujah. Justru mereka mengatakan puasa pada 11 Muharram adalah disunatkan. Okay. Jadi antum kita kadang-kadang kita lihat dekat social media, ada orang kata puasa Muharram ni 11, 9, 10, 11. Ada pula kata 9, 10. Tanpa include 11. Kan? Jadi mana satu Ustaz? Kan? Kita kata benda ni adalah benda yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada hadis ke tidak? Ada. Kan kalau ada hadis, dan kenapa berlaku perselisihan pandangan adalah disebabkan perbezaan ijtihad ulama tentang status hadis ni. Bagi ulama-ulama yang mengatakan hadis ni adalah hadis yang lemah, mereka berkata adalah kami tidak berhujah dengan hadis lemah. Bagi ulama-ulama yang mengatakan yang hadis ni adalah hasan, mereka mengatakan hadis hasan boleh dijadikan sebagai hujah. Jadi just saya nak kongsi dengan antum, puasa 11 Muharram ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama, dan perselisihan para ulama adalah berpunca daripada perselisihan para ulama hadis dalam menentukan status hadis ini. Ada yang mengatakan lemah dan ada pula yang mengatakan hasan. Ada yang kata lemah tapi mereka tetap beramal dengan 11 Muharram ni, puasa 11 Muharram. Kerana mereka mengatakan yang hadis ni walaupun lemah tapi dhaifun yasir, lemah yang sedikit. And according to some scholars, hadis-hadis yang lemah yang sedikit ni kita boleh tolerate dalam bab fadail a'mal, dalam bab galakkan untuk beramal. Kan? Itu adalah pandangan pegangan sebahagian di kalangan para ulama. Kan? Jadi tak perlu kita terperanjat lah kalau kita surprise kalau tengok dekat social media ada yang orang yang share 9, 10, 11, ada yang share 9, 10. Kan? Dua-dua adalah merupakan pandangan daripada pandangan para alim ulama kita yang muktabar, baik yang silam ataupun yang ulama-ulama semasa. Jadi siapa yang nak puasa 9, 10, falyatafaddal, silakan. Siapa yang nak puasa 9, 10 dengan 11, kan, maka pun silakan kerana itu merupakan pandangan para ulama kita yang muktabar. Dan kita orang-orang Islam dalam isu-isu berkaitan dengan fikih kebiasaannya kita berlapang dada, tak perlu kita salahkan antara satu sama lain. Perbahasan yang selanjutnya kita yang nak kongsi dengan antum pada malam ini adalah tentang apabila Rasulullah SAW berazam melakukan sesuatu tetapi tidak dapat melakukannya. Apa ni Ustaz? Maksudnya kat sini adalah tadi kita baca hadis tentang puasa Ashura yang mana Nabi SAW pernah mengatakan yang pada tahun hadapan Nabi nak puasa pada satu hari sebelum, iaitu pada tanggal 9 Muharram. Tapi Nabi SAW tidak sempat untuk hidup sampai tahun hadapan, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya kat sini adalah apabila Rasulullah SAW berazam melakukan sesuatu tetapi tidak dapat melakukannya, adakah itu juga termasuk dalam sunnah Rasul SAW? Nabi nak puasa 9 Muharram tapi tak berkesempatan. Kebiasaannya bila kita sebut, kan, kalau kita lihat kepada ta'rif para ulama kita tentang apa itu sunnah, mereka kata af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perbuatan-perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Kan? Juga adalah approval Nabi sallallahu alaihi wasallam, persetujuan Nabi, dan juga karakteristik Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu akhlak Nabi SAW. Kan? Sebab tu ada satu kajian yang amat mendalam pernah dibuat dekat Universiti Al-Azhar, satu kajian usul fikih berkaitan dengan perbuatan Nabi SAW. Dan salah satu aspek yang dibahaskan dengan detail dalam tesis tersebut adalah berkaitan bila Nabi berazam melakukan sesuatu. Adakah itu juga termasuk dalam sunnah Rasul SAW? Kadang-kadang Nabi berazam, ada intention, ada niat nak melakukan sesuatu, tapi Nabi tak buat benda tu. Jadi bila Nabi berazam, Nabi letakkan niat nak melakukan satu perkara, tapi Nabi tak buat. Adakah niat Nabi itu, adakah keazaman Nabi SAW nak melakukan satu perkara itu, adakah itu juga termasuk dalam sunnah Nabi SAW? Ini dibahaskan dengan panjang lebar sangat kan dalam kitab-kitab berkaitan dengan usulul fiqh.
Adapun yang berkaitan dengan hadis kita, ini hadis yang sama, cuma saya ambil dia punya important word sahaja yang ada kaitan dengan perbahasan kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Qala falam ya'ti al-'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahun hadapan, insya-Allah kita akan berpuasa pada hari ke-9. Belum sampai tahun hadapan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi pernah ada satu keazaman untuk berpuasa pada tahun hadapan pada 9 Muharram, tapi Nabi tak sempat melakukannya. Jadi Ustaz, bila Nabi berazam sesuatu, bila Nabi berazam untuk melakukan satu ibadah, tapi Nabi tak sempat buat kerana ada satu halangan. Dan halangan tersebut adalah kerana beliau sallallahu alaihi wasallam telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adakah itu juga termasuk dalam perkara yang disunatkan? Kata ramai daripada kalangan ulama kita, itu juga termasuk dalam perkara yang disunatkan. Kerana perkara yang Nabi nak lakukan itu adalah satu ibadah, iaitu ibadah puasa. Ibadah puasa pada 9 Muharram. Kan? Tapi Nabi tak dapat melakukannya kerana telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka kita ingatkan kepada antum, bukan semua perkara bila Nabi berazam melakukan sesuatu itu disunatkan untuk kita buat. Kita ingatkan sekali lagi, bukan semua hadis bila ada perkataan Nabi berazam, Nabi ingin melakukan sesuatu tapi Nabi tidak melakukannya, bukan semua keazaman Nabi itu termasuk dalam perkara yang disunatkan untuk kita melakukannya. Kata para ulama, kalau benda yang Nabi nak lakukan itu adalah satu ibadah, yes, dia termasuk dalam perkara yang disunatkan untuk kita melakukannya. Tapi kalau perkara yang Nabi ada macam keazaman untuk melakukannya bukan termasuk dalam satu ibadah, maka itu yang ada perselisihan di kalangan para ulama kita. Cuma perbahasan dia panjang sangat. Itu boleh kita khususkan satu majlis ilmu yang separate untuk membahaskan tentang keazaman sahaja. Tentang keazaman Nabi SAW. Saya bagi satu contoh. Dalam sepotong hadis, Nabi SAW pernah mengatakan, Nabi pernah berazam. Nabi kata, yang ingin sekali Nabi melantik seorang sahabat menjadi imam salat, kemudian Nabi nak round kota Madinah. Nabi nak jalan sekeliling kota Madinah, Nabi nak tengok siapakah di kalangan lelaki-lelaki yang tak menghadirkan diri untuk solat jemaah di masjid, Nabi nak bakar rumah mereka. Ada sepotong hadis. Nabi kata yang Nabi nak bakar rumah orang-orang lelaki yang tidak menghadiri solat jemaah di masjid. Tapi Nabi tak lakukan. Jadi kalau kita baca hadis ni, boleh tak kita simpulkan, Ustaz, Nabi nak bakar, Ustaz? Nabi nak bakar rumah lelaki-lelaki yang tak pergi solat jemaah. Jadi saya nak buat benda ni, Ustaz. Ini sunnah Nabi, Ustaz, dalam hadis. Kita round satu Singapura, mana-mana lelaki yang tak solat jemaah kat masjid, kan, solat 5 waktu, kita bakar rumah dia. Boleh ke tidak? Kata para ulama tak boleh. Kan? Sebab tu tadi saya katakan, bukan semua hadis bila ada keazaman daripada Nabi SAW untuk melakukan sesuatu, tapi Nabi meninggalkannya, tak semestinya keazaman Nabi itu menunjukkan kepada perkara itu adalah disunatkan. Dia perlukan kepada analisa yang lebih detail. Kan? Cuma secara amnya, guideline, garis panduan yang kita boleh berikan kepada antum adalah kalau sekiranya keazaman yang Nabi nak buat itu adalah satu perbuatan ibadah seperti puasa, maka kata para ulama itu adalah perkara yang sunat kita lakukan. Tapi kalau perkara itu adalah selain ibadah, itu yang perlu kita analisa lagi, pandangan para ulama terhadap apakah pengertian ataupun makna sebenar daripada hadis tersebut. Tadi ada yang bertanya dekat chat box, Ustaz, puasa satu hari sahaja, Jumaat atau Sabtu ke? Saya kurang faham apa maksudnya. Kalau 10 dan 11 boleh tak, Ustaz? Okey. Jadi kalau tak puasa 9, puasa 10 dengan 11 boleh ke tidak? Boleh. Ustaz, kalau tak puasa 9 dengan 11, puasa 10 saja boleh tak? Pun boleh. Puasa 10 Muharram saja boleh. Puasa 9 dengan 10 pun boleh. Puasa 9, 10 dengan 11 pun boleh.
puasa 10 dengan 11 pun boleh. Kan? Jadi ada keluasan dalam bab puasa sunat ni, dia ada keluasan. Kerana puasa-puasa ni dia bukan puasa wajib. Dia adalah satu puasa yang tarafnya adalah sunat, amat digalakkan untuk kita melakukannya. Okay. Jadi saya haraplah tak ada orang yang tadi hadis yang tentang bakar rumah tu, tak ada orang yang salah faham hadis tu kan. Antum ada yang menyimpulkan yang bakar rumah orang yang tak solat jemaah di masjid tu adalah satu perkara sunnah. Tidak. Kan? Itu bukan yang disimpulkan oleh para ulama, bahkan ramai di kalangan ulama tolak dengan kefahaman sedemikian rupa. Soalan yang seterusnya yang kita nak bahaskan pada hari ini adalah tentang sekiranya hari Ashura jatuh pada hari Jumaat atau Sabtu. Ini kadang-kadang ada perbincangan. Kita nampak dekat social media. Ustaz, kalau hari Ashura iaitu 10 Muharram jatuh pada hari Jumaat atau dia jatuh pada hari Sabtu, adakah disunatkan puasa Ashura pada hari tersebut? Kenapa timbul persoalan macam gini? Antara sebab kenapa timbul persoalan macam gini adalah kerana ada larangan daripada Nabi SAW dalam sebahagian hadis untuk kita mengkhususkan puasa sunat pada hari Jumaat. Antara sebab timbul soalan macam gini adalah kerana dalam sebahagian hadis Nabi SAW juga melarang mengkhususkan hari Sabtu sahaja untuk berpuasa. Jadi kita nak analyse that particular hadis. Kita beralih kepada slide yang berikutnya. Jadi berkaitan dengan puasa hari Jumaat ini, ada sekurang-kurangnya 2 hadis dalam isu ini. Hadis yang pertama muttafaqun alaihi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ati illa yauman qablahu aw ba'dahu. Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumaat kecuali jika kamu berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Seolah-olah berdasarkan hadis yang pertama ni, Nabi larang kita mengkhususkan puasa pada Jumaat sahaja. Puasa yang kita maksudkan dekat sini adalah puasa sunat. Kalau nak puasa sunat, juga pada hari Jumaat, perlu puasa one day before. Satu hari sebelumnya, iaitu hari Khamis. Ataupun kalau tak puasa pada hari Khamis, bila nak puasa Jumaat, perlu puasa hari selepasnya, iaitu hari Sabtu. Berdasarkan kefahaman hadis yang pertama. Dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, وَلَا تَخُصُّ يَوْمَ الْجُمَعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ. Yang artinya, janganlah khususkan puasa pada hari Jumaat, kecuali jika ia bertepatan dengan puasa yang kamu biasa lakukan. Jadi, hadis yang kedua ni, seolah-olah ada larangan daripada Nabi SAW untuk kita single out, untuk kita hanya puasa sunat pada hari Jumaat je. Kecuali kalau hari Jumaat tersebut kebetulan dia bertepatan dengan puasa-puasa sunat lain yang kita biasa melakukannya. Jadi berdasarkan hadis yang kedua ni, kata para ulama kita, Ustaz, jadi hari Ashura ni, kan, boleh tak kita puasa pada hari Jumaat? Kata para ulama kita boleh. Kan? Kerana puasa-puasa Ashura, tak kisahlah puasa Arafah, kalau Arafah bertembung dengan hari Jumaat, kalau Ashura bertembung dengan hari Jumaat, kan? Kalau puasa 3 hari dalam sebulan, pada pertengahan, 13, 14, 15, the middle of the month, kalau dia bertembung dengan hari Jumaat, ataupun kita puasa Nabi Daud alaihi salam, 1 hari puasa, 1 hari tak puasa. Hari Isnin puasa, Selasa tak puasa. Rabu puasa, Khamis tak puasa. Jumaat puasa, Sabtu tak puasa. Ahad puasa. Jadi kalau kita start puasa Nabi Daud dengan hari Isnin, that means that pada hari Jumaat tu, yang the day before ataupun the day after, barangkali orang tu tak puasa,
Maka boleh tak Ustaz kita kata boleh kalau dia bertepatan dengan hari yang biasa kita puasa. Sama ada yang biasa kita lakukan itu adalah bersifat tahunan ataupun yang bersifat mingguan. Yang mingguan ni macam okeylah, maksudnya adalah sama ada puasanya ada kaitan dengan bulanan, sebagai contoh yang tadi itu, puasa 3 hari pada pertengahan bulan. Kalau dia bertembung dengan hari Jumaat, boleh tak puasa Ustaz? Boleh. Hari Ashura kalau bertembung dengan hari Jumaat, boleh tak puasa? Boleh. Kan? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Yang dimakruhkan puasa, yang tak digalakkan kita berpuasa adalah puasa sunat hanya pada hari Jumaat je. Not because of other reasons. Dia bukan kerana Ashura, bukan kerana puasa 3 hari dalam sebulan, kan? Bukan kerana qada, kan? Disetakat nak puasa sunat sahaja pada hari Jumaat, itu yang dimakruhkan kata para ulama kita untuk berpuasa. Kenapa tak digalakkan puasa pada hari Jumaat saja Ustaz? According to some ulama, antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berpandangan adalah kerana hari Jumaat ini adalah hari yang ada banyak ibadah. Kan ada solat Jumaat khususnya bagi golongan lelaki, kan perlu pergi ke masjid, kan? Disunatkan untuk banyak berzikir. Jadi bila kita disunatkan melakukan banyak ibadat, kita memerlukan kepada tenaga. Kan sedangkan kalau kita berpuasa, barangkali dia akan melemahkan badan seseorang itu. Itu merupakan hikmah yang diberikan oleh sebahagian daripada kalangan ulama kita. Dekat sini timbul lagi satu persoalan. Kalau tadi tentang puasa hari Jumaat, maka sekarang kita beralih kepada satu perbahasan pula. Ustaz, kalau sekiranya hari 10 Muharram bertembung dengan hari Sabtu, jadi adakah disunatkan kita berpuasa Ashura pada hari Sabtu tersebut, sedangkan ada sepotong hadis Nabi SAW yang berbunyi, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, la tasumu yawma sabti illa fi maftaradallahu alaikum. Dia ada sambungan lagi hadis ni, cuma saya ambil dia punya point sahaja yang penting. Janganlah berpuasa pada hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan Allah ke atas kamu. Janganlah puasa pada hari Sabtu kecuali apa yang telah diwajibkan Allah ke atas kamu. Kan, jadi sebagian orang kata, kan, jadi Ustaz, dalam hadis ini Nabi larang kita untuk single out hari Sabtu. Hanya puasa sunat hari Sabtu je. Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi timbul satu persoalan, Ustaz, kalau hari Ashura 10 Muharram bertembung dengan hari Sabtu, adakah boleh kita berpuasa? Adakah disunatkan kita berpuasa since ada larangan daripada Nabi SAW? Jadi dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, ada sebahagian ulama mengatakan kalau puasa hari Sabtu itu bertembung dengan puasa sunat yang biasa kita lakukan, maka itu tidak dilarang. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah mereka sebahagian ulama berhujjah dengan puasa Nabi Daud alaihi salam. Kata Nabi SAW, ahabbu siyami ilallah, antara puasa yang amat dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, beliau berbuka hari yang berikutnya. Jadi kita bagi contoh, kalau orang tu dia puasa Nabi Daud alaihi salam, dia mulakan dengan hari Selasa. Letaklah seorang individu, dia puasa sunat, dia mulakan dengan hari Selasa. Hari Selasa dia puasa. Hari Rabu dia tak puasa. Hari Khamis dia puasa. Hari Jumaat dia tak puasa. Hari Sabtu dia puasa. Hari Ahad dia tak berpuasa. Jadi kalau dia start dia punya puasa Nabi Daud daripada hari Selasa, itu bererti puasanya akan bertembung dengan hari Sabtu. Dia akan puasa pada hari Sabtu. Tapi dia tak akan puasa pada hari Jumaat, dan dia pun tak puasa pada hari Ahad kerana selang-seli. Dan boleh tak kita lakukan puasa macam gitu? Boleh. Kenapa boleh Ustaz? Kerana Nabi SAW mengatakan itulah puasa yang amat dicintai oleh Allah. Jadi sebahagian di kalangan ulama mereka berhujjah dengan hadis tentang puasa Nabi Daud alaihi salam yang mana diselang-selikan, dan bila antum selang-seli,
there will come a point where antum akan puasa pada hari Sabtu tanpa antum berpuasa pada hari Jumaat, tanpa antum berpuasa pada hari Ahad. Dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi sebahagian di kalangan ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah antum saja nak puasa sunat pada hari Sabtu je, yang mana dia tak bertepatan dengan puasa-puasa sunat yang lain. Jadi kalau sekiranya kita puasa hari Ashura jatuh pada hari Sabtu, boleh tak puasa? Boleh. Kalau hari Tasu'ah iaitu kalau sekiranya 9 Muharram bertepatan dengan hari Sabtu, boleh tak puasa pada hari tersebut? Boleh. Kalau puasa 3 hari dalam sebulan, kan, iaitu 13, 14, 15 bertepatan dengan hari Sabtu, boleh tak puasa? Boleh. Kalau puasa Arafah, Ustaz, iaitu 9 Zulhijjah bertembung dengan hari Sabtu, boleh tak kita puasa pada hari tersebut? Boleh. Kalau dia bertembung dengan hari yang biasa kita puasa, sama ada puasa sunat itu bersifat tahunan, setahun sekali, ataupun bulanan, seperti yang puasa 3 hari dalam sebulan itu, maka boleh kita puasa. Itu merupakan pandangan, kan, ramai juga daripada kalangan para ulama kita. Jadi kita nak simpulkan berkaitan dengan puasa hari Jumaat dengan puasa hari Sabtu ni, kalau sekiranya hari Ashura bertembung dengan Jumaat ataupun Sabtu, adakah masih disunatkan kita puasa? Kata ramai di kalangan ulama, masih juga sunat untuk kita berpuasa. Okey. Kita sambung lagi. Isu yang seterusnya adalah tentang puasa Ashura sebelum habis menggantikan puasa Ramadan. Ustaz, Ramadan yang lalu saya tak puasa 5 hari, Ustaz. Sekarang ni nak dekat Ashura, 10 Muharram. Jadi boleh tak saya puasa pada hari Ashura, 10 Muharram, sedangkan puasa Ramadan yang dulu belum lagi settle, belum lagi qada? Ini juga barangkali ditanya, kan, oleh sebahagian daripada kalangan orang-orang Islam. Jadi apakah jawapannya bagi isu ini? Jadi kita lihat, tak dapat kita nafikan, actually yang paling baik adalah kita puasa yang wajib dulu, baru puasa sunat. Itu yang terbaik, itu yang paling utama, itu yang paling afdal. Tapi kalau sekiranya belum sempat untuk puasa qada Ramadan, tapi sekarang ni lagi berapa hari je, dah 10 Muharram, adakah boleh kita dahulukan puasa sunat dulu, Ustaz? Kan? Sebelum kita menunaikan qada Ramadan. Ini adalah isu yang mana diperselisihkan oleh para ulama kita. Kan? Sebahagian ulama dia kata sepatutnya kita dahulukan puasa yang wajib, iaitu puasa qada Ramadan. Tapi sebahagian ulama yang lain, mereka berpandangan boleh. Boleh kita dahulukan kita puasa sunat, sama ada Ashura ataupun Tasu'ah, sebelum kita qada'kan, sebelum kita gantikan puasa qada' Ramadan. Okay. Ini juga merupakan pandangan ulama-ulama kita yang muktabar. Apakah dalil yang mereka kemukakan? Antara dalil yang mereka kemukakan adalah sepotong hadis dan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, barangkali dengan lafaz yang sedikit berbeza, seperti Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, kata-kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Dia pernah berkata bahawa saya masih mempunyai hutang puasa bulan Ramadan dan saya tidak menggantikannya kecuali sampai pada bulan Syaban. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah dia ada puasa qada Ramadan yang dia belum settle lagi. Dia belum gantikan. Dia belum qadakan. Bila dia sempat qada, bila dia sempat gantikan puasa tersebut adalah 1 month, 1 bulan sebelum Ramadan yang berikutnya. Kan? Iaitu pada bulan Syaban. Lepas bulan Syaban, Ramadan. Jadi Ramadan tahun lepas belum lagi settle, belum lagi diqadakan. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha hanya sempat
untuk mengqadakkan, menggantikan puasa Ramadannya pada bulan Sya'ban, iaitu 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan yang baru. Ustaz, apa kaitan Ustaz hadis ini dengan perbincangan kita tadi? Kaitannya, kata sebahagian di kalangan ulama, saya masih teringat pesanan guru saya, iaitu Syekh Muhammad Mukhtar Ashinqiti, dia kata, hadis ini menunjukkan yang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melakukan puasa-puasa sunat. Kan? Dia dahulukan puasa-puasa sunat dan dia kebelakangkan. Dia lambatkan puasa qada Ramadan. Jadi ada di kalangan ulama mengatakan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni insya-Allah mereka ni akan melakukan puasa-puasa sunat. Kan? Ummul Mukminin, mothers of all the believers. Kan? Mereka adalah role model, jadi mereka pun lakukan puasa-puasa sunat. Mereka juga melakukan puasa sunat Syawal 6 hari pada bulan Syawal dan puasa sunat-sunat yang lain. Jadi kata sebahagian di kalangan ulama, kalau sekiranya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dia lambatkan qada Ramadan pada bulan Sya'ban, itu menunjukkan yang beliau kedepankan puasa-puasa sunat yang ada sepanjang tahun. Seperti puasa sunat Syawal dan puasa-puasa sunat yang lain. Dan sebahagian juga di kalangan ulama mereka berhujah adalah memang betul kita setuju yang kalau sekiranya ada puasa wajib ni lebih patut didahulukan. Tapi kalau sekiranya kita dahulukan puasa yang bersifat sunat ini pun boleh. Hukumnya adalah dibenarkan. Sebahagian di kalangan ulama mereka berhujah, sebagai contoh kalau kita masuk waktu zuhur. Kan? Ada solat fardunya dengan ada solat sunatnya, qabliyah. Kan? Jadi kita solat qabliyah dulu ke kita solat fardu dulu? Kita solat sunat qabliyah dulu. Baru solat fardu. Boleh tak Ustaz? Boleh. Perlu tak kita kedepankan solat fardu zuhur tersebut before solat qabliyah? Kita kata tak perlu. Kita solat qabliyah dulu 2 rakaat sunat, baru kita solat fardu zuhur 4 rakaat. Kita kedepankan yang sunat rawatib, kemudian kita solat yang fardu. Kenapa boleh buat macam gitu? Kerana waktu masih ada. Sama juga kata para ulama, puasa qada Ramadan ini, dia perlu disettlekan, perlu diqadakkan. Sebaiknya adalah sebelum datangnya Ramadan pada tahun hadapan. Jadi, wallahu ta'ala alam, secara pribadilah saya lebih cenderung pada pandangan, kalau sekiranya ada di kalangan masyarakat Islam yang belum gantikan, yang belum qada puasa Ramadan, dan sekarang ni dia nak puasa hari 10 Muharram, ataupun 9 Muharram, ataupun 11 Muharram, boleh tak Ustaz? Boleh. Hukumnya adalah dibenarkan. Itu merupakan juga ijtihad sebahagian di kalangan para ulama kita yang terkemuka. Kita nak beralih kepada perbahasan yang selanjutnya. Kan? Slide hari ni banyak sikit. Jadi kita settlekan slide dulu. Lepas tu kita tengok kepada soalan-soalan antum, insya-Allah taala. Persoalan yang seterusnya yang kita nak bahaskan, kan? Soalan ni selalu orang tanya. Dia bukan puasa Asyura je. Nanti kalau bila dah sampai puasa 6 sunat Syawal, kebiasaannya soalan ni akan timbul. Jadi apakah dia punya soalan adalah tentang hukum menggabungkan puasa Asyura dengan qada Ramadan. Boleh tak Ustaz? Saya buat 2 in 1. Okay. Saya ada qada Ramadan yang belum lagi settle. So sekarang ni nak dekat puasa Asyura. Jadi saya puasa pada 10 Muharram, saya niat dua-dua sekali Ustaz. Saya puasa niat qada Ramadan, at the same time saya niat puasa Asyura. Ini juga ditanyakan oleh sebahagian daripada kalangan masyarakat Islam. Kita nak kongsi dengan antum satu benda ni lah. Kan? Sebahagian di kalangan ulama kita, mereka mengatakan kalau kita nak gabungkan niat 2 ataupun 3 ibadah, kan? Kita nak gabungkan 2 atau 3 niat dalam satu ibadah, boleh ke tidak? Ulama kita kata boleh tapi bersyarat. Boleh kalau sekiranya dia memenuhi 4 syarat ni.
Jadi kalau kita nak gabungkan 2 atau 3 niat dalam satu ibadah, kalau benda yang antum nak buat itu, dia fulfill. Dia mematuhi 4 syarat ini, maka boleh antum laksanakan. Kalau dia tak memenuhi 4 syarat ini, kita kata keempat-empat syarat, dia perlu patuhi keempat-empat syarat. Bukan satu syarat je. Dia kena patuhi 4 syarat baru boleh. Kalau mana-mana syarat yang diletakkan kat sini tidak dipenuhi, maka tak boleh antum gabungkan. Okay. Jadi apakah syarat-syaratnya? Syarat yang pertama kata para ulama kita adalah kedua-dua amalan tersebut mestilah daripada jenis yang sama. Ada tak semestinya 2 lah. Kalau antum nak gabungkan 3 niat, jadi ketiga-tiga amalan. Kedua ataupun ketiga-tiga ataupun amalan-amalan yang antum nak gabungkan niat itu mestilah daripada jenis yang sama. Ustaz, apa maksud jenis yang sama? Dia simple je. Maksudnya adalah antum nak gabungkan antara solat dengan solat, puasa dengan puasa, tawaf dengan tawaf. Kan? Jadi dia jenis yang sama, dia jenis ibadah yang sama. Dia tak boleh jenis ibadah yang berbeza. InsyaAllah lah jenis ibadah yang berbeza ni orang tak akan tanyalah. Kan, kerana dia basic sangat. Boleh tak saya ustaz gabungkan niat solat dengan puasa? Kita kata ini 2 benda yang berbeza. Macam mana antum nak gabungkan? Kan? Boleh tak saya gabungkan ustaz antara tawaf keliling Kaabah dengan puasa? Kita katakan ni 2 jenis ibadah yang berbeza. Kan? Jadi the first syarat yang ulama kita mengatakan adalah jenis ibadah tu mesti sama. Solat dengan solat, puasa dengan puasa, mandi dengan mandi. Ustaz, mandi pun ada boleh gabungkan? Ada. Kan? Contoh orang tu junub, orang tu dalam janabah, hadas besar. Yang kebetulan hari Jumaat pula hari tu. Kan? Jadi boleh tak digabungkan antara mandi hadas besar dengan mandi sunat pada hari Jumaat? Boleh ke tidak? Ramai di kalangan ulama kita kata boleh. Ataupun dia janabah dalam keadaan hadas besar, kemudian pagi tersebut pula adalah pagi raya. Disunatkan kita mandi hari raya. Pada hari raya. Kan? Boleh tak digabungkan? Boleh digabungkan. Jadi jenisnya mesti sama. Ini adalah sesuatu yang simple untuk faham insya-Allah. Yang keduanya adalah kedua amalan tersebut dilakukan pada waktu yang sama. Kan? Waktu melaksanakan ibadah tu mesti sama. Dia tak boleh satu waktu dia pagi, yang lagi satu pula waktu malam. Contoh macam mana? Contoh adalah antum pergi masjid. Kan? Siang hari. Bila kita sampai kat masjid siang hari, kita nak solat tahiyatul masjid. Kemudian tiba-tiba antum nak gabungkan niat solat tahiyatul masjid tu dengan solat sunat tarawih. Kalau hari itu adalah hari Ramadan. Boleh tak ustaz, orang tu dia gabungkan solat sunat tahiyatul masjid pada siang hari bulan Ramadan, and dia nak combinekan, dia nak gabungkan dengan solat sunat tarawih. Kita kata tak boleh. Kenapa tak boleh ustaz? Adalah kerana solat sunat tarawih waktunya dilakukan pada waktu malam. Lepas solat isyak. Kan? Solat sunat tarawih tak dilakukan pada waktu pagi. Tak ada masjid yang buat benda tu. Tiba-tiba solatut tarawih rahimakumullah pada waktu pagi. Tak ada. Solat tarawih dilakukan pada waktu malam. Jadi syarat yang kedua yang perlu dipatuhi adalah kedua-dua amalan tersebut mestilah waktu dilakukannya adalah waktu yang sama. Okay? Yang bukan satu sebelah malam dan satu pula sebelah pagi, tak boleh. Tapi kalau saya tukar situasinya, macam tadi, contoh, antum datang masjid, contohlah antum dah solat isyak kat rumah, kan? Letaklah contoh kita kat bulan Ramadan. Kita dah solat isyak kat rumah, kemudian kita pergi masjid. Solat tarawih dah start dah. Tapi kita baru sampai masjid, belum sempat solat tahiyatul masjid. Boleh tak ustaz saya gabungkan solat sunat tarawih dengan solat sunat tahiyatul masjid? Kita katakan kalau antum datang sebelah malam, boleh. Boleh digabungkan solat sunat tarawih dengan solat sunat tahiyatul masjid. So, dia tengoklah, dia punya waktu tu mesti sama. Ketiga, kata para ulama, kedua-dua ibadah tersebut adalah ibadah yang berasingan, yang independen. Dia bukan ibadah yang mengikut ibadah yang lain.
Apa kita maksudkan? Yang kita maksudkan, ada sebahagian ibadah ni, dia mengikut ibadah yang lain. Sebagai contoh, solat sunat rawatib. Solat qabliyah, solat ba'diyah, solat 2 rakaat sebelum zuhur, kan? Ataupun 2 rakaat selepas zuhur. Dia ni adalah solat yang mana dia ikut. Dia ikut siapa ustaz? Dia ikut solat fardu. Jadi dia punya solat fardu tu macam dia punya bos. Kan? Yang solat qabliyah dengan solat ba'diyah ni dia mengikut, macam follower. Jadi kata para ulama, kalau ada jenis ibadah yang dia mengikut ibadah yang lain, sebagai contoh solat sunat rawatib, qabliyah dengan ba'diyah, kebiasaannya dia akan mengikut solat-solat fardu, maka kita mengatakan tak boleh digabungkan kalau dia mengikut. Jadi kalau saya nak simplifykan bagi antum, antum tak boleh gabungkan solat sunat qabliyah zuhur dengan solat fardu zuhur. Jadi kita datang masjid sebagai contoh kan, iqamah pun dah dilaungkan. Kita baru sampai masjid. Kita lambat sikit. Kan? Jadi kita masuk dekat saf, terus kita angkat takbir untuk solat fardu zuhur bersama-sama dengan imam. Lepas tu bila antum angkat takbir tu, antum kata, tadi saya belum solat qabliyah. Jadi saya nak gabungkan sekali. Kan, solat fardu zuhur dengan solat qabliyah zuhur. Saya nak gabungkan sekali ustaz dengan yang ba'diyah zuhur. Jadi 3 in 1. Solat fardu zuhur, solat qabliyah zuhur, solat ba'diyah zuhur. Boleh tak digabungkan? Kata para ulama, tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana ibadah yang antum nak gabungkan ini adalah ibadah yang mengikut. Dia bukan ibadah yang independen. Solat-solat sunat rawatib, dia mengikut solat-solat fardu. Jadi kalau jenis ibadah tersebut adalah ibadah yang mengikut, maka kata para ulama, tak boleh digabungkan. Kan? Itu yang kita maksudkan dengan syarat yang ketiga. Syarat yang keempat ni yang paling challenging sikit nak explain. Tapi kita akan cuba simplifykan. Kata para ulama kita adalah, kedua-dua ibadah yang antum nak gabungkan tersebut bukan maksud li zatihi. Okay? Dia bukan maksud li zatihi. So here comes a question, Ustaz, apa itu maksud li zatihi? Maksud li zatihi kata para ulama adalah ibadah yang khusus yang mana ibadah lain tak boleh mengambil tempatnya. Saya ulang sekali lagi. Ibadah maksud li zatihi adalah ibadah-ibadah yang khusus yang mana ibadah-ibadah yang lain tak boleh mengambil tempatnya. Ini challenging sikitlah nak kita jelaskan, tapi kita akan jelaskan insya-Allah taala. Kebiasaannya apakah contoh, senang katalah, apa contoh ibadah-ibadah yang maksud li zatihi? Contoh ibadah-ibadah maksud li zatihi adalah seperti puasa bulan Ramadan. Puasa-puasa yang wajib. Kan, seperti puasa bulan Ramadan, seperti puasa qada Ramadan, seperti puasa kalau solat pula adalah solat-solat yang wajib, seperti solat-solat fardu. Kan? Kebiasaannya para ulama kita, mereka bila bagi contoh bagi ibadah yang maksud li zatihi, yang mana ibadah lain tak boleh take this place, tak boleh mengambil tempatnya, adalah ibadah-ibadah yang kebiasaannya yang bersifat wajib. Saya bagi contoh kalau kita sampai bulan Ramadan, kan kita tak boleh macam mana? Kita tak boleh combine dengan ibadah lain. Kan? Jadi puasa Ramadan dia independen. Dia adalah tak boleh, ibadah yang lain tak boleh mengambil tempat puasa Ramadan. Ataupun kita nak simplifykan bagi antum adalah apa contoh puasa yang bukan maksud li zatihi. Kalau puasa maksud li zatihi adalah puasa-puasa ataupun ibadah-ibadah yang mana ibadah lain tak boleh mengambil tempatnya. Ibadah yang ghair maksud li zatihi, yang bukan maksud li zatihi adalah ibadah-ibadah yang mana boleh mengambil tempat sesuatu ibadah itu. Kita nak bagi contoh, solat tahiyatul masjid. Kan? Ustaz, kalau saya ni masuk masjid, nak lakukan solat tahiyatul masjid, mesti ke saya niat tahiyatul masjid? Boleh tak saya niat benda lain, tapi still dapat ganjaran solat sunat tahiyatul masjid? Kita kata boleh. Solat satu
tahiyatul masjid ni tak semestinya antum niat tahiyatul masjid. Jadi sebagai contoh, kata para ulama sebagai contoh, kalau kita pergi solat fardu zuhur kat masjid, kemudian bila kita terlambat sampai, bila kita sampai dekat masjid tersebut, azan iqamah telah dikumandangkan. Iqamah telah dikumandangkan. Jadi kita terus solat fardu zuhur. Okay. Bila kita solat fardu zuhur, adakah kita dapat juga pahala solat sunat tahiyatul masjid? Kata para ulama kita, insya-Allah dapat. Kerana solat sunat tahiyatul masjid adalah any solat yang kita lakukan, the first thing yang kita lakukan bila masuk masjid. Tak kisah sama ada antum niat tahiyatul masjid ataupun antum niat benda lain. Jadi kalau kita masuk masjid terus solat fardu zuhur, adakah itu termasuk sekali tahiyatul masjid? Kata para ulama, termasuk sekali tahiyatul masjid. Kan? So solat tahiyatul masjid adalah any solat yang kita lakukan the moment, the first thing kita masuk masjid. Tapi sebaiknya dipisahkanlah. Sebaiknya kita solat sunat tahiyatul masjid dulu, baru solat fardu zuhur. Tapi kalau dalam kes kita terlambat, kan, kita sampai dah iqamah, kita terus solat fardu zuhur, kan, lepas dah habis solat zuhur, Ustaz, perlu tak kita qada tahiyatul masjid tadi? Kata para ulama, tak perlu. Kerana yang dimaksudkan dengan solat tahiyatul masjid adalah any solat yang antum lakukan the moment antum masuk ke dalam masjid. Jadi kalau antum dah lakukan solat fardu zuhur, maka itu bermaksud yang antum telah melakukan solat tahiyatul masjid. Which means ibadah itu, ibadah lain boleh mengambil tempatnya. Jadi macam contoh tadi itu, solat tahiyatul masjid, ibadah solat fardu boleh mengambil tempat solat tahiyatul masjid itu. Jadi kalau ibadah lain boleh mengambil kedudukannya, jenis ibadah sedemikian rupa dipanggil sebagai ibadah yang bukan maksud li zatihi. Okay. Dia ghair maksud li zatihi. Syarat yang keempat ni saya tak nafikanlah. Inilah di antara punca kenapa ramai di kalangan ulama kita berselisih pandangan tentang menggabungkan dua niat dalam satu ibadah. Menggabungkan dua niat dalam satu ibadah diperselisihkan oleh ulama kita. This is the fourth issue lah yang kebiasaannya diperselisihkan oleh para ulama. Jadi berbalik kepada isu tadi, menggabungkan puasa Asyura dengan qada Ramadan, boleh ke tidak? Sebahagian di kalangan ulama kita kata boleh. Kenapa boleh, Ustaz? Kerana dia fulfill keempat-empat syarat. Syarat yang pertama, dia daripada jenis yang sama, puasa Asyura dengan puasa qada Ramadan, dua-dua puasa. Syarat yang kedua, kedua amalan tersebut dilakukan pada waktu yang sama. Qada Ramadan boleh dilakukan pada 10 Muharram, puasa Asyura pun dilakukan pada 10 Muharram. Itu pun dia fulfill, dia penuhi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, kedua ibadah tersebut adalah ibadah yang berasingan. Betul? Kerana puasa Asyura ni dia bukan mengikut puasa qada Ramadan. Tak. Dia tak mengikut. Dia tak macam solat rawatib ikut solat fardu. Jadi dia adalah dua ibadah yang berasingan. Jadi dia memenuhi syarat yang ketiga. Dan dia juga penuhi syarat yang keempat, kata sebahagian di kalangan ulama, kedua ibadah tersebut dia bukan jenis maksud li zatihi. Kan? Dia bukan jenis maksud li zatihi. Which means, kalau salah satu ibadah itu adalah maksud li zatihi dan yang lagi satu bukan maksud li zatihi, boleh. Tapi kalau dua-dua ibadah itu adalah maksud li zatihi, yang mana ibadah lain tak boleh mengambil tempatnya, maka itu yang tidak dibenarkan. Dalam kes puasa Asyura dengan qada Ramadan, kata ulama kita, puasa qada Ramadan ini adalah maksud li zatihi. Tapi puasa Asyura bukan maksud li zatihi. Jadi bila satu ibadah yang maksud li zatihi digabungkan dengan satu lagi ibadah yang bukan maksud li zatihi, boleh. Yang tak boleh adalah dua-dua tu adalah maksud li zatihi. Kan? Saya minta maaf lah kalau benda ni dia macam kompleks sedikit. Memang benda ni lah saya lihat dalam banyak-banyak syarat ini, syarat yang tidak dipersetujui oleh para ulama, yang selalu berlaku khilaf adalah syarat yang keempat ni. Kan? Syarat yang keempat ni yang selalu berlaku khilaf di kalangan para ulama. Bila khilaf di kalangan ulama, itu yang kita lihat ada ulama kata boleh, ada ulama, sebagian ulama kata tak boleh. Jadi kesimpulannya, boleh tak gabungkan puasa qada Ramadan dengan puasa Asyura? Kan? Sebagian di kalangan ulama kita kata
boleh. Tapi mana lagi afdal Ustaz? Mana lagi utama? Pisahkan ke gabungkan? Yang lebih utama pisahkan. Tapi kalau ada orang nak gabungkan, boleh ke tidak? Ulama kita kata boleh. Yang seterusnya, boleh tak Ustaz gabungkan puasa Tasu'a dengan qada Ramadan? Kata ulama kita juga boleh. Kerana dia fulfill keempat-empat syarat yang disebutkan tadi. Qada Ramadan ni adalah maksud lidzatihi, tapi puasa Tasu'a kata ulama kita adalah dia bukan maksud lidzatihi. Maka bila digabungkan, maka itu adalah dibenarkan according to sebahagian di kalangan para ulama kita. Jadi kalau antum ada soalan, just type sahaja dekat Q&A. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Kita nak settlekan slide dia terlebih dahulu. Seterusnya adalah isu tentang ingin berpuasa Ashura tetapi tidak dapat melakukannya. Ustaz, saya nak puasa 10 Muharram, Ustaz. Saya nak puasa ataupun nak puasa 9 Muharram. Saya nak puasa 11 Muharram, Ustaz, tapi saya sakit, Ustaz. Tak boleh puasa. Ataupun, Ustaz, saya tengah experience menstruation. Tak boleh puasa. Macam mana, Ustaz? Adakah saya juga dapat ganjaran berpuasa pada 10 Muharram ataupun 9 Muharram? Ini juga dibincangkan oleh para ulama kita. Kata para ulama kita, kalau sekiranya ada seseorang ni, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, dia ingin sekali berpuasa Ashura, ataupun dia ingin sekali berpuasa Tasu'a, ataupun puasa pada 11 Muharram, tapi ada satu halangan yang menghalangnya, yang menghambatnya daripada melakukan ibadah sunat ini. InsyaAllah, dia juga akan dapat pahala, walaupun dia tidak melakukannya. Ini berdasarkan sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba sakit ataupun bermusafir, dituliskan baginya seperti mana yang beliau amalkan sewaktu mukim dan sihat. Yang dimaksudkan dengan mukim adalah orang yang tidak bermusafir. Jadi kalau orang tu dia sakit, kan, ataupun dia ada halangan-halangan, hambatan-hambatan yang lain, sebagai contohlah, kebiasaannya golongan wanita ni, mereka akan experience menstruation. Kan? Jadi kalau sekiranya dia punya menstruation itu bertembung pula dengan 10 Muharram, dengan 9 Muharram, dengan 11 Muharram, Ustaz, adakah mereka dapat pahala? InsyaAllah. Kan? InsyaAllah mereka dapat pahala. Kan? Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Allah lebih tahu apa yang ada kat dalam hati-hati hamba-Nya. Allah tahu siapa yang nak betul-betul puasa tapi tak dapat melakukannya kerana ada satu keuzuran. Allah lebih mengenali setiap daripada kita. Kan? Jadi hebatnya Islam adalah kalau sekiranya kita mempunyai satu niat as-sadiq, satu niat yang jujur, yang benar, kan? Yang ikhlas nak melakukan satu ibadah tapi ada hambatan, tapi ada halangan, insya-Allah juga akan dikurniakan pahala. Kan? Itulah satu rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ustaz perlu qada ke tidak? Tak perlu qada. Kata para ulama kita, kalau wanita-wanita kan yang bertembung 10 Muharram, 9 Muharram, 11 Muharram dengan menstruation cycle dia, dan kalau dah selesai daripada menstruation, perlu tak dia qada balik puasa-puasa sunat ini? Kata para ulama, tak perlu qada. InsyaAllah, kalau niat dia adalah niat yang jujur, insyaAllah dia juga akan diberikan pahala berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang seterusnya yang kita nak bahaskan pada malam ini adalah tentang status puasa Ashura sebelum diwajibkan puasa Ramadan. It's another way of saying, Ustaz, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan orang-orang Islam untuk berpuasa Ramadan, adakah di sana puasa-puasa wajib yang lain sebelum puasa Ramadan? Selalu kita dengar puasa yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. So here comes a question, sebelum diwajibkan puasa Ramadan, ada tak puasa yang lain yang diwajibkan ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Jadi isu ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para ulama tentang this particular isu ni. Kita nak baca terlebih dahulu kata-kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan kanat tasumu yawma Ashura fil jahiliyah. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه
wa man syaa'a aftar. Yang artinya, orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah biasa melaksanakan puasa hari Asyura, iaitu 10 Muharram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk melaksanakannya pula hingga datang kewajipan puasa Ramadan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin melaksanakannya silakan, dan siapa yang tidak ingin melaksanakannya tidak mengapa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi hadis ini dia mengajarkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diwajibkan puasa Ramadan, Nabi puasa Asyura. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat juga untuk puasa Asyura. Jadi kalau kita lihat teliti perbincangan di kalangan ulama, ada dua pandangan di kalangan para ulama. Majoriti, jumhur di kalangan ulama, majoriti di kalangan ulama mereka berpandangan yang tak ada puasa yang wajib sebelum puasa Ramadan. The first puasa yang Allah wajibkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah puasa Ramadan. Yang lain semua statusnya sunat. Tak ada yang wajib. Itu pandangan majoriti di kalangan ulama. Dalam masa yang sama juga, dalam isu ini ada pandangan kedua di kalangan ulama. Ada yang berpandangan ada sebagian ulama berpandangan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diwajibkan puasa Ramadan, Nabi diwajibkan puasa Asyura. Ini ada pandangan minoriti di kalangan ulama. Pandangan ini juga ada yang dipilih oleh sebahagian di kalangan guru-guru saya. Mereka berpandangan yang puasa Asyura ni sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura ni wajib. Apa dalil mereka? Mereka gunakan dalil ni, hadis ni yang ada pada slide ke-24 ni. Mana dalilnya Ustaz? Tak ada pun word wajib dekat this particular hadis. Mereka mengatakan, kalau kita refer balik dekat hadis ni, dia kata kemudian Rasulullah memerintahkan. Kalau kita kita kembali kepada teks Arabnya, kalau dekat tengah-tengah ada perkataan thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamih, yang diterjemahkan sebagai kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melaksanakannya, iaitu puasa pada hari 10 Muharram. Nabi perintahkan sahabat untuk berpuasa. Jadi sebagian ulama kata Nabi perintah. Perintah ni hukum asal maksudnya wajib. Jadi kita tak not surprising lah kalau ada sebagian scholars mereka berpandangan yang sebelum diwajibkan puasa Ramadan, puasa Asyura pun wajib. Dan mereka berhujah dengan perkataan amarah. Satu word je ni. Tapi satu word ni make a huge difference bagi mereka. Dia kata amarah maksudnya perintah. Perintah maksudnya wajib. Bukan sunat. Itu pandangan minoriti di kalangan para ulama. Silam dan juga di kalangan ulama kontemporari. Habis Ustaz, yang jumhur ulama macam mana Ustaz? Majoriti di kalangan ulama, apa hujah mereka yang mengatakan yang puasa hari Asyura ni adalah sunat dan bukan wajib? Mereka berhujah dengan hadis lagi satu yang kita tak muatkan dalam antum punya slide. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya tentang perkara-perkara yang diwajibkan ke atas seorang muslim. Dia tanya tentang salat, dia tanya tentang puasa, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab puasa ni yang hanya diwajibkan adalah Ramadan. Kecuali kalau dia nak berpuasa sunat. Nabi kata dekat dia, yang hanya diwajibkan adalah puasa Ramadan. Kecuali kalau dia nak puasa sunat. Which means selain daripada Ramadan, semua statusnya adalah sunat. Lalu Arab Badui ni pun dia berkata bila dia dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia tidak akan tambah ataupun kurang. Dia tak akan melakukan benda yang lebih ataupun kurang daripada benda yang telah diwajibkan. Senang kata dia nak berpada dengan ibadah-ibadah yang hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan ibadah-ibadah yang sunat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah dia ataupun berjayalah dia ataupun dia akan masuk syurga kalau sekiranya dia jujur ataupun dia benar dalam kata-katanya itu. Jadi hadis tu dengan jelas kata sebagian ulama, Nabi kata yang hanya diwajibkan adalah puasa Ramadan.
Jadi isu ini adalah isu yang diperselisihkan. Sebelum diwajibkan puasa Ramadan, ulama berselisih sama ada puasa Ashura itu statusnya sunat ataupun wajib. Tetapi selepas dah diwajibkan puasa Ashura, selepas dah diwajibkan puasa Ramadan, ulama sepakat mengatakan status puasa Ashura statusnya adalah sunat. Bila dah diwajibkan puasa Ramadan. Yang ulama kita selisih sebelum berlaku kewajipan untuk melakukan puasa bulan Ramadan. Jadi pada zaman kita ini, ulama kita sepakat iaitu puasa Ashura sekarang ni hukum statusnya adalah sunat dan bukan bersifat wajib. Perbahasan yang seterusnya yang kita nak kongsi dengan antum pada malam ini adalah puasa yang paling utama selepas Ramadan. Dekat sini timbul satu persoalan, perbincangan di kalangan ulama. Dalam sebahagian hadis ada sebut tentang kelebihan puasa bulan Muharram ni. Okay. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Dalam sepotong hadis kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail." Kata Rasul SAW, puasa yang paling utama selepas bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam. Di dalam hadis ini, dia beri kita gambaran, kefahaman, yang puasa yang paling utama, yang paling baik selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Tapi di sini timbul satu persoalan. Kalau betul bulan Muharram adalah puasa yang paling baik, yang paling utama, kenapa Nabi SAW dalam sebahagian riwayat mengatakan banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Nabi diriwayatkan lebih banyak berpuasa sunat pada bulan Sya'ban berbanding dengan puasa pada bulan-bulan yang lain. Jadi sebagian ulama dia bertanya, dia bahaskan isu ni, kalau betul bulan Muharram ni adalah bulan yang paling afdal untuk berpuasa selepas Ramadan, dan kenapa Nabi pula banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Okay. Instead of bulan Muharram ni. Isu ini dibincangkan oleh ulama, dan antara ulama yang bincangkan isu ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia berikan dua pandangan berkaitan dengan isu ini. Kenapa seolah-olah macam Nabi lebih banyak puasa pada bulan Sya'ban berbanding dengan puasa pada bulan-bulan yang lain. Pendapat yang pertama yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan barangkali Nabi SAW hanya dikhabarkan tentang kelebihan bulan Muharram ni, tentang kelebihan puasa pada bulan Muharram pada akhir hayatnya. Jadi kata the first pandangan ataupun hujah yang diberikan oleh Imam Nawawi, barangkali disebabkan Nabi SAW hanya dikhabarkan tentang kelebihan puasa bulan Muharram ini pada akhir-akhir hayatnya dan bukan pada awal-awal kenabian. Ada lagi satu reason, sebab yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah barangkali Nabi tak puasa banyak pada bulan Muharram ni, puasa sunat, adalah barangkali Nabi ada keuzuran. Okay? Nabi bermusafir, ataupun Nabi kurang sihat, ataupun Nabi ada urusan-urusan yang lain yang menghambatnya daripada banyak berpuasa sunat pada bulan Muharram. Compared to kalau nak dibandingkan dengan puasa pada bulan Sya'ban. Jadi Imam Nawawi dia berikan dua sebab ini di kalangan ulama. Ada yang kata barangkali Nabi hanya tahu kelebihan puasa bulan Muharram ini pada akhir hayatnya. Ataupun barangkali Nabi ada keuzuran seperti sakit ataupun musafir ataupun disibukkan dengan urusan-urusan yang lain sehingga Nabi SAW tak berkesempatan untuk banyak berpuasa sunat pada bulan Muharram. Itu merupakan pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim.
Dan dalam hadis ini juga kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis ini kata Imam Nawawi menunjukkan yang solat sunat yang paling afdal, solat sunat yang paling utama, yang paling baik adalah solat-solat sunat yang dilakukan pada waktu malam. Solat sunat ada yang dilakukan pada waktu siang. Solat sunat ada yang dilakukan pada waktu malam. Jadi Ustaz, mana yang lagi utama? Adakah solat sunat yang dilakukan pada siang hari ataupun solat sunat yang dilakukan pada waktu malam, especially qiyamul lail? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, solat sunat yang lebih utama pada pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan pada waktu malam. Kan? Ini pandangan peribadi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Mana dalil Imam Nawawi rahimahullahu taala? Dia gunakan hadis ini sebagai dalil. The last part of this hadis berbunyi, wa afdalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Solat yang paling utama selepas solat fardu adalah solat malam. Kan? Iaitu solat-solat sunat yang dilakukan pada waktu malam. Itu merupakan pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Okay. Jadi itu merupakan di antara isu-isu penting yang kita nak kongsi dengan antum pada hari ini. Sebelum kita nak simpulkan, kita nak lihatlah kalau sekiranya ada soalan-soalan daripada antum. Kan? Kita tengok dulu senarai soalan-soalan yang diajukan. Ada satu soalan tu saya kurang faham, kalau boleh retype adalah baik. Soalan yang Puan Husnina dekat chat box. Kalau kita puasa sunat untuk anak nak periksa jatuh pada hari Jumaat, boleh tak? Ini saya kurang faham dia punya senario dia. Adakah kita puasa because anak nak periksa? Adakah itu yang dimaksudkan? Okay. Jadi kalau Puan Husnina boleh rephrase balik kalau soalan tadi, explainkan lebih adalah baik. Kita beralih dulu kepada soalan-soalan yang lain. Tadi dekat chat box ada tanya, Puan Salbia tanya, Ustaz bagaimana kalau kita lakukan puasa qada digabungkan dengan puasa Ashura? Tadi kita bahaskan, sebahagian di kalangan ulama berpandangan boleh. Boleh digabungkan puasa qada dengan puasa Ashura. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih baik adalah dipisahkan. Itu yang paling best. Kan? Dipisahkan. Tapi kalau orang tanya boleh tak gabungkan, sebahagian di kalangan ulama kita berpandangan adalah dibolehkan kerana dia penuhi empat-empat syarat yang kita sebutkan sebentar tadi. Ada yang bertanya juga dekat chat box, kalau solat sunat tahajud digabungkan dengan solat hajat boleh ke tidak? Kan? Jadi solat sunat hajat ni ada perselisihan pandangan di kalangan ulama, rata-rata dalam mazhab Syafi'i mengatakan ada solat sunat hajat. Jadi boleh tak digabungkan dengan solat sunat tahajud? Kita kata adalah dibenarkan. Kan, solat sunat tahajud boleh digabungkan dengan solat sunat hajat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lihat kepada soalan lain yang diantum ajukan. Ada yang bertanya, minta diulangkan lagi, saya tak dapat catch apa maksud ulama muktabar. Ulama muktabar maksudnya ulama yang boleh dijadikan sebagai sandaran kita lah. Ulama-ulama yang maksudnya ulama-ulama yang boleh dipercayai, yang boleh dijadikan sebagai sandaran. Okay? Itu yang kita maksudkan dengan ulama-ulama yang muktabar. Ulama-ulama yang memang mempunyai kepakaran dalam bidang mereka masing-masing yang boleh dijadikan sebagai sandaran. Itu yang kita maksudkan dengan muktabar.
Okey, dan ada soalan-soalan yang berkaitan dengan apa tu puasa gabungkan niat. Ni saya tak nafikan lah. Dia setiap isu tu dia kena analisa. Kita kena perlukan kepada analisa yang berasingan, yang independen. Cuba kita nak kongsi dengan antum, tak semua ibadah boleh digabungkan. Sebahagian ibadah ni boleh digabungkan dan sebahagian ibadah yang lain yang tak boleh digabungkan. Ustaz, isu ni ada khilaf ke tidak? Kita kata ada. Memang ada khilaf di kalangan ulama tentang menggabungkan dua ibadah. Dan kebiasaannya, menurut saya punya pemerhatian, kebiasaannya dia punya khilaf ni berlaku pada syarat yang keempat. Sama ada nak kategoriskan satu ibadah tu sebagai maksud li dhatihi ataupun satu ibadah tu sebagai ghair maksud li dhatihi. Adakah satu ibadah tu maksud li dhatihi ataupun bukan maksud li dhatihi. Ini kalau antum baca dekat website kan juga dalam kitab-kitab para ulama, kita akan dapati isu ini adalah isu yang diperselisihkan oleh para alim ulama. Jadi apa yang kita nak kongsi dengan antum, tak semua ibadah boleh disatukan. Cuma hari ini kita bahaskan dululah tentang apa tu? Puasa Asyura dengan puasa Tasu'a boleh tak digabungkan dengan qada Ramadan? Hukumnya adalah boleh kerana dia mematuhi keempat-empat syarat yang kita sebutkan sebentar nanti. Adapun ada cases ni dia perlukan kepada an independent study. Kan? Benda ni pun saya masih dalam keadaan kajian saya. Kan? Ada benda yang saya perlu kaji dengan lebih mendalam, khususnya kalau sekiranya daripada kitab-kitab, kebiasaannya benda ini dibahaskan dalam kitab-kitab qawaid fiqhiyah. Just nak kongsi dengan antum, kebiasaannya isu tentang menggabungkan dua niat dalam satu ibadah, gabungkan tiga niat dalam satu ibadah, kebiasaannya dibahaskan dalam kitab kaedah-kaedah fikih. Dan bagi mereka yang pernah belajar kaedah-kaedah fikih ni, sebahagian kaedah fikih ni ulama kita sepakat. Sebahagian kaedah fikih ni ulama kita berselisih pandangan. Mazhab Hanafi ada dia punya kaedah fikih, mazhab Syafi'i ada dia punya kaedah fikih, mazhab Hambali ada dia kaedah fikih, dan kadang-kadang mazhab Maliki mempunyai kaedah fikih ni yang tersendiri. Jadi isu tentang menggabungkan niat ni dia asam isu yang antum ketengahkan, yang secara jujur saya katakan sebahagian isu ni perlukan kepada critical study tentang that particular issue sebelum boleh kita berikan jawapannya. Cuma secara amnya pada hari ini kita kongsi dengan antum yang nak gabungkan dua ibadah, dia perlu fulfill, penuhi keempat-empat syarat yang kita sebutkan sebentar tadi. Ada yang tanya dekat chat box, boleh tak kita gabungkan qada puasa Ramadan dengan sunat puasa 6 dalam bulan Syawal? Ini saya katakan isu ini diperselisihkan oleh ulama. Kan saya pernah tulis satu artikel benda tentang this particular issue. Kan? Yang saya dapati yang ulama kita khilaf dalam isu ini. Kan? Ulama kita beza pandangan tentang isu ini. And sekali lagi kenapa ulama kita beza pandangan adalah ulama kita sepakat puasa Ramadan tu puasa maksud li dhatihi. Tapi ulama kita selisih pandangan tentang puasa sunat Syawal ni. Adakah dia maksud li dhatihi ataupun dia bukan maksud li dhatihi? Bagi scholars yang mengatakan puasa sunat Syawal adalah maksud li dhatihi, mereka katakan maksud li dhatihi tak boleh gabung dengan ibadah maksud li dhatihi yang lain. Jadi tak boleh combine. Bagi scholars, ulama yang mengatakan puasa sunat Syawal ini adalah ibadah bukan maksud li dhatihi, dia kata boleh gabung. Kerana salah satunya adalah puasa Ramadan adalah puasa qada Ramadan adalah puasa maksud li dhatihi, digabungkan dengan puasa sunat Syawal yang bukan maksud li dhatihi, maka boleh gabung. Itu adalah pandangan yang kedua. Kan? Jadi jawapan saya bagi soalan yang diajukan, tadi kita mengatakan yang ulama kita beza pandangan tentang isu boleh tak gabungkan antara qada Ramadan dengan puasa sunat 6 Syawal. Itu adalah diperselisihkan oleh para ulama. Cuma ulama kita sepakat dalam satu isu. Ulama kita sepakat
Yang kalau dipisahkan, itu yang paling best. Itu yang paling afdal, itu yang paling utama. Hatta ulama-ulama yang kata boleh gabungkan pun, mereka tetap berpandangan kalau dipisahkan lagi baik, lagi bagus. Okay. Cuma yang mereka perselisihkan adalah kalau digabungkan, boleh ke tidak antara qada Ramadan dengan 6 Syawal, maka itu yang diperselisihkan oleh para ulama. Bila ulama kita berselisih, kita boleh berlapang dada. Jadi saya just nak ingatkanlah, dalam sebagainya isu ijtihad. Isu ini tak pernah Nabi sebutkan secara jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tak disebutkan secara jelas dalam Quran, bila tak disebutkan secara jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperlukan kepada ijtihad di kalangan para ulama. Dan ijtihad ulama kita dalam isu ini berbeza-beza. Pandangan yang dikeluarkan oleh para ulama berbeza. Yang pandangan pula yang dikeluarkan oleh ulama adalah ulama-ulama muktabar, kan, ulama-ulama yang hebat dalam bidang mereka masing-masing, khususnya dalam bidang syariah. Maka saya just ingatkanlah benda ni kita boleh berlapang dada. Sama ada kita lebih cenderung kepada pandangan yang membenarkan ataupun lebih cenderung kepada pandangan yang tidak membenarkan. Ada tanya puasa kafarah boleh tak bergabung dengan puasa qada Ramadan? Kita kata tak boleh. Puasa kafarah tak boleh digabungkan dengan puasa qada Ramadan. Kenapa Ustaz? Kerana dua-dua statusnya wajib. Kerana kebiasaannya, tadi saya katakan, antara ciri-ciri ibadah maksud li zatihi adalah bila dia adalah satu yang bersifat fardu. Dia yang bersifat wajib. Kan? Jadi puasa qada Ramadan adalah fardu dan dia maksud li zatihi. Puasa kafarah pun kan adalah wajib, especially kalau kita ada melakukan sebahagian dosa yang ada kafarahnya, kan? Maka itu juga bersifat wajib. Maka sebahagian di kalangan ulama mengatakan dia tak fulfill syarat yang kita letakkan, yang diletakkan oleh para ulama, especially syarat yang keempat. Maybe in the future saya terfikirlah tentang, because saya lihat yang tentang maksud li zatihi ni banyak sangat soalan tentang maksud li zatihi, tentang gabungkan dua niat dalam satu ibadah. InsyaAllah lah in the future saya cuba usahakan satu majlis ilmu yang khusus tentang gabungkan niat je dalam pelbagai ibadah, baik yang berkaitan dengan taharah ataupun yang ada kaitan dengan solat ataupun yang ada kaitan dengan puasa ataupun ada kaitan dengan ibadah-ibadah yang lain, tentang at-tasyrik fi niyah, dalam kita gabungkan lebih daripada satu niat dalam satu ibadah. Ada yang bertanya, Ustaz, jika kita masih ada hutang puasa, haruskah kita lunaskan dulu hutang puasa Ramadan sebelum kita mahukan beramal dengan puasa-puasa sunat? Jazakallahu khairan. Kita katakan ini yang isu yang diperselisihkan oleh para ulama syariah kita. Kan? Boleh tak kita melakukan puasa sunat sebelum kita complete yang fardu, iaitu yang qada ni? Tadi kita share dengan antum, dekat dalam isu ni ada dua pandangan di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama tak membenarkannya. Tapi dalam masa sama juga ada di kalangan para fuqaha kita yang membenarkannya. Kan? Dan yang tidak membenarkan dan yang membenarkan, kedua-duanya adalah ulama-ulama yang muktabar dalam bidang syariah. Jadi wallahu ta'ala alam, pada pandangan peribadi saya, dalam isu ini ulama kita berselisih pandangan. Kalau sekiranya seorang Muslim, dia ikut salah satu aliran ni, dia ikut salah satu pandangan ini, boleh ke tidak? Boleh. Okay? Boleh dia ikut. Walaupun cuma kita nak ingatkan satu benda lah, walaupun ulama kita berselisih pandangan tentang sama ada boleh tak kita puasa sunat dulu sebelum puasa Ramadan, tapi ulama kita sepakat. Mereka mengatakan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik adalah kita kedepankan puasa qada Ramadan terlebih dahulu sebelum kita melakukan puasa sunat. Kan? Itu yang paling baik. Cuma ulama kita berselisih pandangan kalau kita dilakukan sah ke tak sah. Itu yang diperselisihkan oleh para alim ulama kita. Wallahu ta'ala a'lam.
Ada sebahagian di kalangan soalan-soalan antum ni saya perlukan kepada analisa, kan? Perlu rujuk balik kepada tulisan-tulisan para ulama. Jadi benda yang saya kurang pasti, kebiasaannya saya tak akan jawab immediately. Itu yang saya perlu buat bacaan berkaitan dengan isu tersebut. Kan? Jadi pada hari ini saya rasa saya berpada setakat di sini terlebih dahulu. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang kita sampaikan pada malam ini, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Sebelum saya mengundurkan diri, kita nak simpulkan, kan, yang memang ulama kita sepakat adalah puasa pada 10 Muharram. Itu memang ada kesepakatan di kalangan para ulama, sunat berpuasa pada 10 Muharram, kan, iaitu puasa hari Ashura. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW juga, sunat kita berpuasa pada 9 Muharram, kan, iaitu hari Tasu'a. Yang diperselisihkan oleh para ulama kita adalah tentang 11 Muharram. Tadi kita katakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi diperselisihkan tentang derajatnya oleh para ulama hadis. Ada sebahagian di kalangan ulama hadis mengatakan hadis itu adalah lemah. Ada pula di kalangan ulama hadis yang berpandangan hadis itu adalah hadis yang hasan. Jadi bila ulama kita berselisih pandangan, bila ulama yang muktabar dalam bidang hadis berbeza pandangan tentang status hadis, bolehlah kita berlapang dada. Kan? Siapa nak puasa 11 Muharram silakan. Siapa yang lebih selesa dengan puasa tak sunat puasa pada 11 Muharram pun silakan. Kan? Yang pentingnya kalau boleh puasalah pada 9 Muharram dan puasalah pada 10 Muharram. Dan kita bila lakukan ibadah, kan, kalau boleh ikhlaskan niat kita hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada benda juga yang saya nak tambah sebelum saya mengundurkan diri adalah antara doa yang mustajab adalah doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Okay. Jadi besok hari Jumaat, besok hari Jumaat lagi, hari Jumaat ada satu waktu yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau seorang hamba berdoa kepada Allah, kan, insya-Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ingatkan diri saya dan juga kepada antum sekalian, bagi mereka yang ada kemampuan untuk berpuasa, kan, rebutkanlah peluang untuk berpuasa sunat, kan, dan rebutlah peluang untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya mengundurkan diri, okay, kita just nak ingatkan, kalau sekiranya ada yang berkelapangan ataupun ada yang ada minat, pada hari Isnin nanti kita ada sambungan lah, sesi kelima dah, berkaitan dengan siri adab penuntut ilmu online dan offline. Kan? Topik yang kita akan bincangkan pada hari Isnin ini adalah tentang daripada siapakah kita menuntut ilmu. Kita ni menuntut ilmu agama ni, siapa kita pilih sebagai guru kita. Itu adalah topik perbincangan pada hari Isnin ini, insya-Allah Ta'ala. Dan juga kita ingatkan kepada antum pada hari Jumaat depan kita akan mulakan lagi satu majlis ilmu yang baru berkaitan dengan fiqh al-ikhtilaf yang ada kaitan tentang perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Jadi kalau sekiranya ada yang ada minat, bolehlah antum daftarkan diri dekat URL yang ada kat dalam poster kat sebelah bawah tu, ataupun boleh scan the QR code, kan, akan dilinkkan kepada pautan link laman untuk mendaftarkan diri. Jadi hari ini saya berpada setakat di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.